Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى لكم في صحة وعافية وتحت رعاية الله إن شاء الله. اليوم إن شاء الله سنواصل درسنا في الأسبوع الماضي، يعني مادة اللغة العربية للصف الخامس تحت الموضوع في المطبخ. Okay, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita mata pelajaran Bahasa Arab tahun 5. Masih lagi dalam tajuk fil matbakh, iaitu di dapur. Untuk siri yang ke-6 ni kita akan mempelajari tentang membina ayat ataupun dalam bahasa Arabnya kita sebut al-jumal al-mutanasiqah. Okey. Apa itu al-jumal al-mutanasiqah? Kita akan jumpa selepas ini. Baiklah, kita lihat dulu standard pembelajaran kita ialah 1.4.2 boleh menyebut al-jumal al-mutanasiqah, iaitu ayat berkesinambungan serta menjaga tekanan suara dan intonasi. 1.4.4 ialah murid boleh membina al-jumal al-mutanasiqah, iaitu ayat berkesinambungan tadi daripada ayat yang didengar. Okey. Seterusnya 2.4.1 murid boleh mengajuk al-jumal al-mutanasiqah yang dibaca. 2.4.2 boleh membaca al-jumal al-mutanasiqah serta menjaga tekanan suara dan intonasi, iaitu nabar wa tanghim. Dan 2.4.5 murid boleh membina al-jumal al-mutanasiqah, iaitu ayat berkesinambungan daripada al-jumal al-basitah. Maksudnya murid boleh buat jumal mutanasiqah ni berdasarkan cantuman-cantuman daripada al-jumal al-basitah. Baiklah, apa itu al-jumal al-mutanasiqah? Al-jumal iaitu ayat-ayat, ya. Al-mutanasiqah pula bermaksud berkesinambungan. Jadi al-jumalul mutanasiqah bermaksud ayat-ayat berkesinambungan. Apa tu ayat-ayat berkesinambungan tu? Okey. Nak jadikan jumal mutanasiqah ni, kita kena cipta ataupun kita kena buat ayat mudah dulu. Ayat mudah. Lagi sekali saya ulang, ayat mudah. Dalam bahasa Arabnya, jumlah basitah. Minggu-minggu sebelum ni, kita kerap belajar tentang al-jumlah al-basitah. Kalau semak balik video-video saya yang sebelum ni, saya dah ajar pelbagai jenis jumlah basitah. Ada yang jenis ayat penyata, ada yang berbentuk hiwar, iaitu perbualan, kan? Okey, itu semua adalah al-jumlah al-basitah, iaitu ayat ringkas ataupun ayat mudah. Okey, ini dia al-jumalul basitah. Ya. Nak buat al-jumal al-mutanasiqah tadi, iaitu ayat-ayat yang ada kesinambungan, yang ada kaitan tu, kita cipta daripada al-jumal al-basitah lah. Al-jumal al-basitah ataupun dalam bahasa Melayunya kita sebut ayat-ayat yang mudah. Okey, mungkin tak faham lagi. Jom kita ke slide seterusnya. Baiklah anak-anak, cuba lihat di sini. Macam mana nak jadikan al-jumal al-mutanasiqah supaya kita lebih faham? Apa bezanya al-jumal al-mutanasiqah dengan al-jumal al-basitah? Kita belajar sebelum ni al-jumal al-basitah. Kita belajar al-jumal al-basitah supaya hari ini kita dapat buat al-jumal al-mutanasiqah. Okey. Sebagaimana di awal-awal video tadi saya ada sebut, apa itu al-jumal al-mutanasiqah? Al-jumal al-mutanasiqah ialah ayat-ayat yang ada kesinambungan. Ia terjadi daripada gabungan al-jumal atau al-jumlah al-basitah campur dengan al-jumlah al-basitah
campur lagi dengan al-jumlah al-basitah. Ini contoh 3 ayat je lah, kan? Nak buat 4 ayat, 5 ayat pun boleh. Kita buatlah setakat 3 ayat. 2 ayat pun dah jadi dah. Okey, contoh dia. Hadza sahnun. Okey. Hadza sahnun ni ialah jumlah basitah. Hadza sahnun itu satu ayat mudah. Okey, hadza sahnun sekadar satu ayat. Kita tak boleh kata hadza sahnun ni ialah jumal mutanasiqah. Dia tak ada kesinambungan lagi. Ia baru terjadi sebagai jumlah al-basitah. Okey. So kita campur lagi. Syaklus sahni dairiyun. Bentuk pinggan itu bulat. Hadza sahnun, ini ialah pinggan. Ayat yang kedua, syaklus sahni dairiyun. Bentuk pinggan adalah bulat. Okey? Syaklus sahni dairiyun juga adalah jumlah basitah, bukan jumlah mutanasiqah. Okey. Tetapi hadza sahnun, syaklus sahni dairiyun. Gabungan ayat pertama dengan ayat kedua ni dah jadi jumlah mutanasiqah. Okey, yang ketiga, kita panjang sikit lagi. Jumlah basitah yang ketiga. Ana urattibus sahna 'ala ar-raffi. Ana urattibus sahna 'ala ar-raffi. Jumlah basitah yang ketiga agak panjang sikit. Ada dhamir, ada fi'il mudhari', ada isim, ada harful jar dan ada isim. Okey, ini dah jadi ayat yang panjang lah. Tetapi dia tak jadi jumlah mutanasiqah kalau hanya sebaris ayat ini. Ini dinamakan jumlah basitah. Baiklah. Ketiga-tiga ayat. Hadza sahnun, syaklus sahni dairiyun, ana urattibu sahna 'ala ar-rafi, barulah menjadi al-jumal al-mutanasiqah. Okey. Kalau ustazah bagi satu perkataan. Contoh ustazah bagi sahnun, kan? Bagi sahnun. Lepas tu ustazah kata okey, cuba kita buat satu jumlah basitah untuk sahnun. Maka ayat pertama awak boleh buatlah hadza sahnun. Atau kalau tak nak hadza sahnun, boleh buat zalika sahnun. Kan? Gabungan isim isyarah dengan kata nama ni sahnun ni dah jadi satu jumlah basitah. Tapi belum jadi jumlah mutanasiqah lagi. Okey? Lepas tu kita kembangkan lagi. Kita kembangkan lagi daripada perkataan sahnun dah jadi hadza sahnun, pendek sangat. Okey, jumlah basitah yang kedua kita panjangkan sikitlah. Kita cerita pasal bentuk pinggan. Syaklus sahni dairiyun. Okey, bentuk pinggan ialah bulat. Maka ayat ini sudah berkembang. Perkataan sahnu ni sekarang kita kaitkan dengan bentuk. Perkataan syaklu dairiyun ni adalah cerita tentang bentuk pinggan. Maka jadilah jumlah basitah yang kedua yang lebih panjang sikit. Kita kembangkan perkataan sahnun. Yang ketiga, ada lagi perkataan sahnun ni. Perkataan sahnun ada lagi. Tapi kita kembangkan jadi ayat lebih panjang. Ana urattibus sahna 'ala ar-rafi. Saya susun pinggan di atas ra. Okey? Ayat ni walaupun panjang, kita tak boleh kata lagi iaitu jumal mutanasiqah. Ia masih lagi jumlah basitah. Okey. Tetapi gabungan 1, 2 dan 3, maka inilah yang kita katakan al-jumal al-mutanasiqah. Ayat-ayat yang ada kesinambungan. Boleh faham ya? Okey, baik. الآن هيا ننظر أو نلاحظ كتاب المدرسي صفحة 19. Semua sekali tengok buku teks tahun 5 ni. Muka surat 19 ya. Muka surat 19. Okey, kita akan bacakan. Sebelum tu dengar dulu. Tengok kat sini. Astami'uni, saya dengar. Wa uraddidu, saya ulang. Thumma, kemudian aqra'u, saya baca. Jadi ustazah akan baca ayat kat bawah ni. Awak semua perhatikan baik-baik. Perhatikan dan dengar baik-baik. Okey, baik. Hayya naqra'. Hadza sahnun. Hadza sahnun. Syaklu sahni dairiyun. Syaklu sahni دائري أنا أرتب الصحن على الرف. Kita tengok gambar ni. كلكم انظروا. انظر إلى هذه الصورة. Ada seorang budak perempuan. Apa nama dia ni? Melin ke? Atau Pemina ke? Dia sedang pegang pinggan.
Nah, dia ditunjuk kat kita dah ni. Hadza sahnun. Ini pinggan. Dia kata syaklus sahni dairiyun. Dia kata bentuk pinggan ni bulat. Ana urattibus sahna 'ala ar-rafi. Saya sedang menyusun pinggan di atas rak. Ni rak. Dia tunjuk kat kita dia sedang susun pinggan. Okey. Baik. Ketiga-tiga ayat ini ialah gabungan daripada jumlah basithah, jumlah basithah, jumlah basithah telah membentuk menjadi al-jumal al-mutanasiqah. Ustazah harap anak-anak semua dah boleh bezakan apa itu jumlah basithah, apa itu jumlah mutanasiqah. Jumlah basithah ayat mudah, ayat ringkas. Jumlah mutanasiqah pula iaitu ayat yang ada kesinambungan. Ayat yang telah kita kembangkan daripada ayat mudah yang ringkas kepada ayat mudah yang lebih panjang. Maka gabungan jumlah basithah itu membentuk jumlah mutanasiqah. Okey? Boleh faham? Okey, masih lagi muka surat 19. Gambar yang kedua kat bawah ni. Kita tengok gambar ni. Apa nama dia? Kita nak bagi nama dia. Kita bagi nama Shahrukh Khan lah. Apa nama dia ni? Lupa dah. Kumar ke apa? Okey. Kumar ni, dia sedang meletakkan buah-buahan dalam sebuah peti sejuk. Okey. Kita tengok ayat dia. Jumlah basithah yang pertama. Hadhihi thallajah. Hadhihi thallajah. Ini peti sejuk. Okey, dia nak cerita pasal peti sejuk, bukan pasal buah-buah tu. Peti sejuk. Syaklu thallajah mustatil. Dia kata bentuk peti sejuk itu ialah mustatil. Segi 4 tepat. Okey, tengok sini. Ini segi 4 tepat. Dia kata. Okey, yang ketiga. Ana, saya, ada'u, sedang meletakkan. Nampak tak dia sedang nak letak tu. Al-fawakih, buah-buahan. Fi thallajah. Okey. Dia nak cerita pasal peti. Dia kembangkan menjadi satu cerita. Maka telah membentuk menjadi ayat yang ada kesinambungan. Okey. Ini yang kita katakan al-jumal al-mutanasiqah. Kalau saya tanya, hadhihi thallajah ni jumlah mutanasiqah ke jumlah basithah? Syaklu thallajah mustatil. Mutanasiqah ke basithah? Dan ana ad'ul fawakih fi thallajah. Mutanasiqah ke basithah? Okey, jawapannya anak-anak semua dah tahu. Kalau tanya satu-satu ni, setiap satu ayat ini adalah jumlah basithah. Gabungan ketiga-tiga jumlah basithah ni lah telah membentuk menjadi jumal mutanasiqah yang ada kesinambungan. Ayat pertama ada perkataan thallajah. Ayat kedua pun ada thallajah. Yang ketiga pun ada thallajah. Okey? Semoga kita semua boleh faham apa itu jumlah mutanasiqah. Baiklah, contoh lain ya. Contoh lain. Mauqidun. Okey, mauqidun ni ialah dapur. Dapur gas tak kira lah bentuk dapur macam ni ke, dapur tu yang ada dua tempat masak ke ataupun yang sekarang dengan oven ke. Okey, atas dia ni ialah mauqidun. Perkataan mauqidun ni belum jadi apa-apa jumlah. Jumlah basithah pun tidak. Kerana mauqidun ni ialah perkataan ataupun kosakata ataupun kalimah. Ia belum lagi menjadi sebuah ayat ya. Okey, kita tengok yang pertama. Hadza mauqidun. Ni baru start jadi ayat. Hadza mauqidun. Ini dapur. Tapi apakah nama jumlah ini? Jumlah ini namanya jumlah basithah, bukan mutanasiqah. Okay, yang kedua. Syaklul mauqidi murabba'. Bentuk dapur ini ialah segi 4 sama. Okey. Ayat kedua ini juga bukan mutanasiqah. Ia masih lagi basithah. Ayat yang ketiga, atbuqul arza 'alal mauqidi. Saya masak nasi di atas dapur. Tak kisahlah nasi ke ayam ke apa-apalah. Kan? Kita masak sesuatu di atas dapur. Okey. Ayat yang ketiga ini juga adalah jumlah
basitah. Habis tu, mana yang kata jumlah mutanasiqah? Jumlah mutanasiqah ni apabila kita gabungkan semua ni. Hadha mawqidun. Syaklul mawqidi murabba'un. Atbukhul aruzza 'alal mawqidi. Maka keseluruhan ini yang kita namakan dia sebagai jumal mutanasiqah. Sebab ia ada kaitan, ada kesinambungan, ada pengembangan ayat. Daripada ini dapur. Dapur ini bentuknya segi empat sama. Saya masak nasi atas dapur. Saya beli dapur ini di kedai di kedai sebelah rumah mak saya. Dah jadi ayat tu berkembang-kembang tapi tak lari daripada topiknya ialah tentang cerita sebuah dapur. Ya, okey. Okay, contoh lain lagi. Perkataan miqlatun. Miqlatun ialah kuali. Okey, jom kita start. Hadhihi miqlatun. Syaklul miqlati dairiyun. Atbukhu as-samaka fil miqlati. Ini ialah kuali. Bentuk kuali ialah bulat. Walaupun dari gambar ni kita nampak macam bujur kan. Tapi kalau realitinya kita tengok kuali tu mana ada bujur. Kuali semuanya bulat. Okey. Atbukhus samaka fil miqlah. Saya masak ikan dalam kuali. Okey. Apa yang dikatakan jumlah mutanasiqah? Jumlah mutanasiqah ialah ayat yang ada kesinambungan daripada satu perkataan menjadi ayat mudah dan ayat mudah yang lebih berkembang. Maka membentuk semua ni kita namakan dia jumlah mutanasiqah. Tengok ayat pertama ada miqlah, ayat kedua ada miqlah, ayat ketiga pun ada miqlah. Ada kesinambungan cerita tentang sebuah kuali. Baiklah, sebelum kita ke muka surat untuk buat latihan, kita ulang kaji dan kita hafal dulu ya. Okey, bayangkan kita berada dalam sebuah dewan macam ni. Kita buat kumpulan. Okey, kita buat kumpulan macam ni. Nanti kita buat kat sekolah. Okey. Murid yang pertama, dia hanya sebut perkataan ya. Sahnun. Ni tujuan kita untuk kita hafal. Murid yang kedua, dia buat ayat dah. Hadza sahnun. Ini pinggan. Murid yang ketiga dikembangkan lagi. Syaklus sahni dairiyun. Bentuk pinggan itu ialah bulat. Okey. Dan murid yang keempat dalam kumpulan ni, dia buat ayat yang paling panjang. Ana urattibus sahna 'ala ar-raffi. Saya sedang menyusun pinggan di atas rak. Maka lengkaplah bermula dengan perkataan menjadi ayat mudah membentuk ayat mutanasiqah, jumlah mutanasiqah. Okey, baik. Yang kedua, cikgu dia pantau je kat tengah tu. Okay, ada 3 kumpulan. Okey, tengok kumpulan yang kedua. Okey, murid lelaki ni tanya, "Madza tatbukhu?" Madza tatbukhu? Apa yang awak sedang masak? Okey, murid yang pakai baju hijau ini pertama ni dijawab, "Ana atbukhud dajaja." Okey? Ana atbukhud dajaja. Dan murid yang seterusnya pun jawab, Ana atbukhud dajaja fil miqlah. Dia tambah je ayat daripada ayat kawan dia ni. Hanya tambah penerangan fil miqlah. Kawan dia jawab, saya masak ayam je. Dia pun jawab, saya masak ayam dalam kuali. Maka, Mada tatbukhu? Ana atbukhud dajaja. Ana atbukhud dajaja fil miqlah ni dah jadi jumlah mutanasiqah. Tapi ini berbentuk hiwar. Bentuk hiwar, bentuk dialog. Ada tanya, ada jawab. Begitu juga dengan kumpulan yang terakhir. Aina tada'us sahna? Nama Cik Mia ni tanya. Aina tada'us sahna? Di mana awak letak pinggan itu? Okey. Murid pertama ni jawab. Ada'us sahna 'ala at-tawilah. Saya letak pinggan di atas meja hidangan, meja makan. Okey, murid yang kedua jawab, as-sahnu wat-tawilah fil matbakh. Apa dia kata? Dia kata pinggan dan meja berada di dapur. Maka
1, 2, 3 telah membentuk jumlah mutanasiqah. Okey. Jom kita terus kepada sedikit latihan ya untuk uji minda kita. Baiklah, seterusnya lihat muka surat 23 ya. Muka surat 23 ada sikit latihan ya. Atamarran, saya melatih. Saya buat latihan. Yang pertama, bahagian pertama ni uktub, tuliskan, thumma kemudian bacakan. Tulis kemudian baca. Ini adalah arahan ya, arahan. Kita tengok gambar. Yang pertama tu, teng. Apa tu benda tu? Apa nama benda tu? Kita dah belajar ya. Kita tak buat apa yang kita tak belajar. Benda tu ialah ketuhar. Apa ketuhar dalam bahasa Arab? Apa ketuhar dalam bahasa Arab? Sila semak buku. Sila semak buku tulis. Sebab tu Ustaz suruh tulis kan. Nanti senang nak rujuk. Tak payah terkial-kial cari dalam buku teks. Salin kan kosa-kosa kata tu. Okey, kita start. Hadza, dia dah bagi dah satu isim isyarah ni, kata tunjuk ni. Hadza apa ni? Dalam bahasa Arabnya apa? Tulis kat sini. Hadza bla 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 bla. Okey. Syaklu, bentuk. Bentuk apa ni? Kita ulang lagi perkataan yang sama. Tadi kita dah letak dah hadza bla bla bla. Syaklu bla bla bla, bla bla bla. Apa bla bla kat sini? Dia kata bentuk benda ni ialah okey, kamu tengoklah bentuk dia ni bentuk apa? Bentuk pun kita dah belajar. 4 bentuk. Segi 4 tepat, segi 4 sama, bulat dan bujur. Kalau korang kata ini bujur, tulislah kat sini. Bentuk ketuhan ni bujur. Tulis bujur kat sini. Kan? Kalau salah, Zah pangkah. Kalau betul, Zah raih. Macam tu je. Okey, ayat mudah ataupun jumlah basitah yang ketiga ialah agak-agak apa kat sini. Ni. Al-lahma. Dia masukkan al-lahma dalam ketuhar ni. Fi benda ni. Kan? Apa perkataan ni kita nak guna? Ada'u ke? Saya letak kan. Saya letak daging dalam ketuhar. Apa saya letak? Ataupun nak kata saya masak. Apa saya masak? Semua dah ada dalam buku teks. Semua dah kita belajar sebelum ni. Saya masak apa dia. Saya letak apa dia. Saya susun apa dia. Saya basuh ataupun saya membersihkan apa dia. So, you all boleh semak dalam buku teks ya. Okey, yang kedua. Cik Mina ni sedang membasuh kuali ke ni? Nampaknya macam kuali kan? Okey, dia perkenalkan. Hadhihi, kenapa dia guna hadhihi? Tadi guna hadza, kan? Guna hadza sebab benda ni kata nama dia ni muzakkar. Hadhihi ini ialah apa ni? Kuali. Kuali dalam bahasa Arab apa? Kenapa tak guna hadza? Kenapa guna hadhihi? Tengok perkataan nama benda ni, kan? Ia merujuk kepada muzakkar dan muannas. Okey, ada ta dengan tiada ta. Ayat yang kedua, syaklu, iaitu bentuk. Bentuk siapa? Bentuk apa ni? Bentuk kuali. Bentuk kuali ialah, apa nama bentuk kuali? Cek nama bentuk. Dan yang terakhir, saya buat apa ni? Saya membersihkan kuali dengan sabun. Bisabun, dengan sabun. Dekat sini, ana apa dia? Saya apa? Saya sedang apa? Saya sedang membersihkan ya. Sini ni pensel pertama ni saya sedang membersihkan. Ruang yang kedua ni nama benda ni. Okey, yang ketiga dia dah tulis siap-siap dah bisabun, dengan sabun. Kemudian bilaslah dengan air kan. Okey, itu jelah latihan untuk bahagian alif. Okey, kita lihat bahagian yang kedua. Okey, bahagian yang kedua. Dia kata rattib thumma ktub. Susun kemudian tulis. Ini contoh dalam buku teks. Awak
masa awak nak tulis nanti bukannya kena buat macam ni kan. Tulis betul-betul lah garisan dulu kat sini. Okay, nombor 1 berpandukan. Yang ni kalau awak tak nak tulis yang ni, awak photostat je. Awak photostat, tampal dalam buku, kemudian barulah awak start susun. Okay, saya bacakan. Ana unazzifu thallaja. Saya sedang membersihkan peti. Ini satu-satu ni semua ni namanya jumlah basitah. Dia nak suruh kita susun, kemudian tulis biar menjadi jumlah mutanasiqah. Okey, jumlah mutanasiqah ingat kan? Ayat yang dikembangkan. Ayat yang dikembangkan dan ada kesinambungan. Ana unazzifus thalaja, saya sedang membersihkan peti. Yang kedua, ana ada'ud dajaja fil qidri. Ana ada'ud dajaja fil qidri, saya letak ayam dalam periuk. Fil qidri ni dalam periuk. Yang ketiga, zalika qidrun. Itu periuk. Dia buat ayat ni berterabur ni. Dia letak ayat ni, dia letak tidak tersusun. Sebab tu dia suruh kita susun. Kemudian barulah kita tulis. So awak photostat ni tanpa dalam buku, awak tandakan nombor satu, yang mana 1, mana 2, mana 3. Okey. Lepas tu barulah tulis kembali ayat yang betul mengikut susunan. Okey, terus yang keempat. Syaklus thalajah mustatil. Bentuk peti ialah segi 4 tepat. Ayat yang kelima, madza taf'alin? Apa yang awak buat? Dia tanya seorang perempuan ni. Mana kita tahu tanya seorang perempuan? Tak ada gambar pun, tak ada sebut nama pun. Okay, perkataan taf'alina ni ada ya dengan nun di belakang menunjukkan kata kerja itu kita tuju kepada seorang perempuan. Madza taf'alin? Apa yang awak sedang buat? Ayat yang terakhir, ayat mudah yang terakhir ialah al-qidru 'ala al-mawqidi. Al-qidru 'ala al-mawqidi bermakna periuk itu di atas dapur. Bukan dapur di atas periuk. Al-qidru 'ala al-mawqidi, periuk itu di atas dapur. Okey. Makna dah bagi, seolah-olah macam dah bagi jawapan free lah. Tapi tak apa. Sebagai latihan untuk kita. Jadi sudah nak anak-anak semua boleh faham dan boleh susun. Tolong tulis cantik-cantik dan tolong tulis selang sebaris. Jangan buat rapat-rapat ya. Untuk tulisan bahasa Arab ni tak elok kalau kita tulis rapat-rapat. Nanti nampak comot. Baiklah anak-anak, sampai di sini sahaja pembelajaran bahasa Arab kita untuk siri yang ke-6, minggu yang ke-7, iaitu tentang ayat berkesinambungan ataupun ayat yang kait mengait ya. Semoga anak-anak boleh kuasai pembelajaran kita hari ini. Yang penting kamu harus faham terlebih dahulu apa itu kalimah, apa itu jumlah basitah, ayat mudah. Kerana daripada kalimah kita cipta menjadi ayat mudah. Daripada ayat mudah kita gabung-gabung jadilah jumlah mutanasiqah, iaitu ayat yang ada kaitan ataupun ayat yang berkesinambungan ya. Satu perkataan menjadi satu ayat, 2 ayat, 3 ayat. Gabungan itu menjadi satu cerita tentang satu kalimah. Boleh faham Okey, kalau tak faham kita akan jumpa nanti secara bersemuka di sekolah. Sebelum Ustazah mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan sama-sama membaca doa selepas belajar ya. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'alimtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaih wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, aku pertaruhkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah semula kepadaku jika aku memerlukannya dan janganlah engkau buat aku melupainya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.